Okey. Nampaknya kita sudah live kembali di program Jom Masak Kak Zaidah dengan episod 155 untuk hari ini. Kak Zaidah dah tersenyum-senyum di situ, tersipu-sipu di situ. Hari ini adalah hari yang special. Okey, kita bagi tahu kejap lagi hari special tu hari apa. Sebab ada yang rasanya ramai yang tunggu-tunggu. Okey, seperti biasa. Kita dah jumpa. Apa khabar Kak Zaidah? Okey, alhamdulillah good ya. Mudah-mudahan viewers kita juga dalam keadaan sihat sejahtera ya semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Okey, kita awal dan resepi pun saya pun tak sabar berkobar nak mengajar hari ya sebab ramai yang dah menunggu ni ya. Menunggu sangat sehingga saya dah jumpa lah resepinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Rasa happy sangat ya. Okey, so kita dapat kongsi resepi hari ni lah. Sebab ramai juga yang menunggu. Mungkin Kak Zaidah boleh tunjuklah acuan apa yang kita nak pakai hari ni. Ramai dan saya dapat dua ya percuma daripada viewer kita yang datang hadiah. all the way hantar ni untuk saya dua ya, saya ada. Tapi hari ni saya pakai satu je lah ya. Terima kasih kepada puan, saya pun dah lupa, minta maaf ya puan, dah lama sangat saya dah lupa nama puan ya. Terima kasih banyak-banyak untuk puan yang dua ya yang hantar saya acuan ni. Terima kasih banyak-banyak daripada kami, daripada Kak Zaidah, daripada tim Simply Sugar. Jadi kita ni excited sangat hari ni untuk nak menunjuk cara resepi untuk kita gunakan acuan tu. You all mesti dah tahu dah kan resepi apa. Tahu ya, ramai yang tahu ya. Dan resepinya ringkas saja sebenarnya. Cuma saya tak ingat sukatan dia. Saya tahu bahan-bahan dia, cuma sukatan tepat dia saya tak ingat. Jadi saya pun dah jumpa resepinya. Alhamdulillah puan. So hari ni kita dapat berkongsi sama dan mudah-mudahan yang memberi ni pun dapat pahala ya. Dia bagi percuma dan saya boleh bagi resepi ni untuk semua. Perempuan boleh cuba buat dan boleh berniaga juga dengan resepi ni. Ya, sungguh. Sangat sedap. Saya pun dah cuba sebab semalam kita buat R&D. Saya dah lama ya. Dia saya Sedap cuba sangat. resepinya saya terpaksa buat balik sebab saya dah lama sangat tak buat kuih ni. Jadi bila buat-buat tu baru teringat sebenarnya kan. Jadi lama sangat Kak Zaidah tunggu. Lama sangatlah resepi tahun 80-an ya, lama ni. Okey, ya betul. Nuriza Idris kata salam Kak Zaidah. Waalaikumsalam. Wow, buat party ke? Ya, saya hari ni kita nak buat party ya yang saya dah janjikan tapi tak jumpa bulan ya. Dah masuk tahun 20 dah. Ya, baru dapat jumpa resepi saya ya. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Jadi viewers yang selama ni menunggu lama sangat kan untuk ada resepi ni. Kak Zaidah tunjukkan resepi ni. Hari ni adalah hari untuk anda semua. Okey, seperti biasa Kak Zaidah baru nak cakap nak beri laluan ni Tapi ramai dah yang masuk ni. Alhamdulillah, rasanya semua tak sabar ni nak tengok resepi Kak Zaidah ni. Resepi baik. Like dan share dan komen ya. Jadi resepi kita dapat dikongsi dengan lebih ramai lagi ya. Okey, kita boleh teruskan lah Kak Zaidah. Ramai dah ni masuk. Jom masak dengan Kak Zaidah. Okey, jom. Alhamdulillah. Okey, bahan-bahan untuk party. Ya, hari ni kita nak buat party ya. Okey, bahan-bahan dia 100 gram tepung beras, 20 gram tepung gandum, 1 biji telur. Kak Zaidah pakai C ya, grade C telurnya. 1 biji telur, setengah sudu teh garam dan 150 gram air. Okey, saya ulang lagi bahan untuk membuat party. 100 gram tepung beras. Saya pakai beras cap teratai ya, cap bunga teratai. Okey, 20 gram tepung gandum, 1 biji telur grade C, setengah sudu teh garam dan 150 gram air. Okey, itu bahan-bahan. Bahan dia sikit je. Pujilah lamanya Kak Zaidah nak membuat. Ya, cuma sukatan tepat saya tak ingat ya. Okey, sudah jumpa resepinya alhamdulillah. Okey, untuk nak buat dia punya filling ya, intinya Kak Zaidah guna sengkuang. Saya dah sagat carrot. Ya, saya dah sagat juga. Kemudian saya guna sedikit udang, lebih kurang 10 ekor udang saya potong kecil-kecil.
Bawang putih lebih kurang 4 ulas bawang putih. Itu je lah ya untuk dia punya inti dia ya. Kalau perempuan nak letak, biasa pie tea 2 bahan ni aja ya. Kita jarang nampak, mungkin ada orang letak timun ke apa ya. Cuma kalau timun dia agak berair ya. Nanti kulit pie tea tu tak dapatlah nak bertahan lama rambut dia ya. Okey. So bahan untuk inti dia. Kemudian kita nak tunjuk cara juga buat sos dia. Ya, sambal lada dia. Kak Zaida guna 8 biji lada merah bersama dengan 4 hingga 5 ulas bawang putih dan setengah inci halia. Kita guna juga sedikit tomato, sedikit chili sauce dan cuka bersama gula dan garam. Okey, kita boleh mula ya. Okey, sekarang ni Kak Zaida nak bancuh dulu tepung 100 gram tepung pulut. Tepung beras. 20 gram tepung gandum. Setengah sudu teh garam. Air 150 gram ya. Kita whisk. Kita kacau gini aja dah. Pakai gini je. Sikit aja adunan dia ya. Perempuan boleh, kalau nak buat banyak kena doublekan lah. Okey, dan 1 biji telur. Kak Zaida pakai telur C ya. Jadi kalau macam kat rumah kan, kadang-kadang ada yang memang simpan stok grade A ataupun grade B. Macam mana Kak Zaida? Masih boleh ke? Grade A besar sangat lah. Kalau grade B tu boleh lah. Grade A besar sangat, nanti takut dia kembang. Jadi memang kena cari grade C lah untuk C atau B atau C lah ya. A dia kembang nanti ya. Alright. Okey, ini rupanya. Kita tak payah pukul sampai kembang Tak payah, ratakan aja. Kalau ada biji-biji, perempuan boleh tapis je. Kalau tidak, tak perlulah. Macam ni tak perlulah ya. Jadi dia memang berair macam tu memang dia cair ya. Dia memang cair. Okey, so yang ini setelah kita ratakan semua, kita perlu rehatkan dia selama lebih kurang 20 hingga setengah jam. 20 minit hingga setengah jam ya. Kita perlu rehatkan dia dulu. Okey, so kita ketepikan. Tak boleh terus guna. Kita ketepikan dulu ya. Okey, sementara tu Kak Zaida nak masak inti dia dulu. Hai Kak Zaida and Bella. Terima kasih sangat-sangat semalam saya dah cuba resipi Kak Zaida beef lasagna. Sedap sangat-sangat, anak-anak pun suka. Terima kasih. Angel Tiara kata. Sama-sama Angel Tiara. Okey, ada soalan ni. Roy Idris tanya, tepung beras cap gajah boleh tak? Boleh je lah. Boleh je. Kalau dah ada dekat rumah tepung beras cap gajah tu, pakai je lah. Ya, so ni dia punya sempang, carrot. Kemudian kita ada udang dekat sini. So kita panaskan minyak. Minyak tak perlu banyak ya untuk kita nak buat inti dia ya. So kita tumis bawang putih. Dan lebih kurang 4 ulas bawang putih. Kita cincang ya. Okey. Hai Kak Zaida and Bella. Hai Lila Biapuri. Okey, ramai yang baru masuk. Hari ni kita buat pie tea. Ramai yang dah menunggu ya untuk resepi pie tea ni. Jadi yang dah lama tunggu tu, inilah saatnya untuk anda-anda semua. Kak Zaida minta maaf saya nak ambil masa terlalu lama ya. Mencari resepi. Akhirnya jumpa juga sebab kita tahu benda tu ada. Cuma tak tahu di mana. Umi Masaat. Salam Chef and Bella. Waalaikumsalam. Semoga sihat selalu. Alhamdulillah. Chef, bila nak masak gulai lemak nangka? Lemak nangka pun ramai juga yang minta ya. Ya. InsyaAllah ya. Okey, kita masukkan masakkan udang ni hingga masak betul ya. Terpulang kepada perempuan, you nak potong halus ke, nak cincang pun boleh, nak seko-seko pun boleh udangnya. Ikut kita rasa masing-masing ya. Untuk inti dia ni ikut kita rasa masing-masing. Banyak ya kalau dah buat inti sebab nanti kita
boleh guna kemudian lah. Saya tak ada letak sos tiram ke apa ya. Saya hanya letak garam, bawang besar, bawang putih. Bawang besar pun saya tak pakai. So kalau perempuan nak letak bawang besar chop pun boleh ya, ataupun dice. Cincanglah bawang besar tu. Wah, lepas ni boleh buat selalu makan kena pergi chicken rice shop. Sinonim kan? Bila you pergi chicken rice shop mesti nak makan Pai Tea. Right. Okey, ramai juga yang baru masuk lagi ni ha. Kita tengah buat Pai Tea. Kak Zaidah tengah masak inti dia sekarang. Okey, tadi ini kita restkan bancuhan untuk Pai Tea-nya. Okey, mangkuknya. Okey. Alright, yang itu bancuhannya. Nanti sebentar lagi kita akan repeat lagi bahan dia. Kita kena restkan dia dalam masa 20 minit hingga 30 minit. Rosida Mak Daud tanya, inti ni buat popiah boleh tak? Memang inti popiah pun ni. Dia adik-beradik popiah ya. So boleh lah Cuma kalau popiah biasanya ada toge. Ya. Biasa popiah ada toge. Okey. Kak Zaidah punya feeling ni, inti ni, dia very simple. Kalau you nak letak lada sulang pun boleh dekat dalam ni. Ya, saya tak letak lah sebab saya nak makan bersama dengan rasa masam cuka nanti. Dia sedap ya. Kalau you rasa tak letak lada sulang dalam filling kita ni pun boleh. Ya. Okey, ni dah siap. Jangan terlalu lecuh lah ya. Lebih kurang macam ni lah ya rupanya. Alright. Okay. Ida Zali, hai Kak Zaidah. Semalam saya tengok live Kak Zaidah masak asam pedas lemak ikan kembung plus sawi jeruk. Hari ni saya buat. Okay. Alhamdulillah. Untuk makan tengah hari Okay, kita tepikan dulu. Lepas tu kita nak buat sambal dia pula. Okay. Sementara nak tunggu bancuhan Pai Tea ni rehat selama 20 minit hingga 30 minit. Nora Hanun, salam dari Jeddah. Waalaikumsalam Nora. Buat Kak Zaidah Embel excited dapat tengok live hari ni. Semalam saya tak sempat tapi saya cuba masak asam pedas lemak. Masya Allah, tabarakallah. Sedap sungguh bila buat dengan kepala ikan salmon. Ya Allah, sedapnya tu. Sedap tu. Tak on. On. Kita tak charging. Okay, sebentar ya. Ya Allah, bergegar-gegar kamera. Okey, kita tepikan dulu ya. Ini yang kita dah siapkan. Ya. Okey. Sedap kan? Ya Allah, saya pun bertambah-tambah semalam. Nampak tak? Malam Bel makan kami banyak semalam. Dia kata sedap sebab memang rasa dia agak lain sikit dari asam pedas ya. Betul. Dia macam asam pedas tapi dia ada bila dah hujung-hujung kita makan tu dia ada rasa lemak. Ya, itu yang sedap tu. Kan, favorite kita juga Ali Abdul Ghani. Katanya favorite dia kat luar susah nak dapat. Oh, okey. Di sini di Malaysia mana location you? Kalau di Malaysia Pai Tea senang dapat dekat Chicken Rice Shop. Sangat sinonim. You kalau masuk Chicken Rice Shop memang first thing in your mind bila tengok menu mesti nak Pai Tea. Okey. Now Kak Zaidah nak kisah kita nak buat sambal dia ya. Okey, ni cili merah yang kita dah potong-potong nak potong dan buang biji lah. Okey. Kemudian bawang putih. Sedikit halia. Okey, kita akan kisar dengan sedikit minyak. Sharifah Sam dah masuk. Katanya, "Yeay, akhirnya dah jumpa je resepinya." Ya, saya. Ya, dah jumpa. Tadi kita dah bancuh dah Sharifah. Okay. Thank you so much. So, I hope you are happy today. Dah akhirnya. Setelah sekian lama menunggu. Oh, Sharifah yang bagi saya acuan dia. Ya. Terima kasih Puan. Ya, moga Puan pun dapat pahala. Pasal bagi saya percuma tu. Kalau nak suruh saya cari memang tak ada Saya tak ada masa nak pergi cari. Ya, okey, alhamdulillah. Kita akan pisang ni dulu
ya, bawang putih, sedikit halia dan cili merah ya. Okey, kita perlu masak dulu sosnya ni. Dia tak tumis Kak Zaida? Tak. Kita masak sekali dengan garam dengan cuka. Bila kita masak ni, perempuan perlu rasa lah ya. Ikut cita rasa masing-masing lah, ikut selera masing-masing. Tapi dia mesti nak ada rasa masam sikit, baru dia sedap. Okay, kita akan letak sedikit cuka, lebih kurang 2 sudu makan macam tu lah. Dia macam dia rebus je lah Macam ni. Dia simmerkan. Ya, masuklah garam secukup rasa. Kemudian saya tambah sedikit dengan kimball ataupun apa-apa chili sauce lah ya. Sebab dalam sos yang beli dah siap ni, dia ada pengawet. Jadi bila kita letak tu, sambal kita bertahan lama sikit lah. Kalau tidak, dia mudah basi ya. Betul. Okey, kita letaklah gula secukup rasa. Dia mesti ada rasa masam, manis dan pedas ya. Masin pun mesti nak ada rasa lah. Mariati Arifin kata, alamak Miss lah buat party tahu-tahu dah buat sos je. Ni lah pasal kalau siang ikan cencaru mesti lambat sebab nak siap nak siap jaketnya tu. Tak apa puan boleh tengok balik. Senang aja, saya bantu semua je. Okey, mungkin sementara nak mendidih ni Kak Zaida boleh repeat bahan-bahan untuk kulitnya. Okey, 100 gram tepung beras, 20 gram tepung gandum, 1 biji telur. Kak Zaida pakai telur C, B atau C boleh ya. Kemudian 150 gram air dan setengah sudu teh garam. Saya ulang lagi sekali bahan-bahan untuk kulitnya ya. 100 gram tepung beras, 20 gram tepung gandum, 1 biji telur, setengah sudu teh garam dan 150 gram air. Pompa bancuh semua sekali, kemudian perlu direhatkan 20 hingga setengah jam, 20 minit hingga 30 minit. Itu Sis Syarifah Sam tanya, apa tujuan adunan tepung tadi direstkan? Supaya dia macam kita dia lembut lah, dia tidak menari. Sebab dia tepung gandum kan, dia ada kembang sendiri, dia ada mesra dan baru kita guna dia. Barulah cantik tekstur dia. Itulah gunanya. Okey, sekejap Kak Zaida rasa dulu sambal kita ni. Dan kita perlu masak dia hingga dia pekat sikit lah. Zaliha Johan katanya, Assalam Kak Zaidah dan Bella, Waalaikumsalam. Baru balik dialysis. Nasib tak miss. Party memang party my favourite. Okey, semoga segala urusan dipermudahkan ya Zaliha Johan. It's okay, yang terlewat masuk tak apa. Sekejap lagi kita save, boleh tengok daripada awal, okey? Okey, Kak Zaida dah mula panaskan minyak dan saya perlu rendam acuan ni hingga dia panas ya, dalam minyak yang panas. So kita ada lebih kurang lagi 5 minit kot untuk kita nak 10-15. Jam dekat depan mata ni, itu yang mengira tu. Okay, kita tunggu kuahnya masak sekejap ya. Jadi dia mendidih lah Kak Zaida, kita tunggu sampai dia mendidih ke? Mendidih hingga pekat lah sikit. Bagi air ni, sebab kita bilang tadi ada air. Okay. Macam ni sosnya, tekstur sosnya. Kalau perempuan nak guna sos yang dah ready Thai tu yang Mepranom tu pun boleh juga. Tak payah masak macam ni lah. Sementara tu minyak di sebelah ni, okey, kita tengah panaskan minyak. Okey, dan kita panaskan acuannya. Kita punya acuan ni ada air ya. Baik. Baik Kak Zaida. Minyaknya kena betul
betul-betul panas ya. Tapi dia minyak yang panas tetapi apinya jangan besar. Kalau api besar dia macam mana ya? Dia nanti kulitnya tu tak cantik, dia menggelembung-gelembung nanti. Dia berbuih. Dia meletup-letup. Tak cantik. Okey. Oh, Lady Zaza dia kata semalam saya dah beli kicap sampai ke tepung Kak Zaidah di Johor, tapi rempeyek badam dah habis. Rempeyek badam tu memang orang kata selling like hot cakes. Itulah nanti kita akan bila kita dah restock di sana dan kita akan inform ya. Hold on tight. Aduh. Okay. Sekejap ya, kita tunggu sekejap lagi. Minyak kita panas baru kita boleh mula membolong. Nurliza Ismail 58 katanya Assalamualaikum Syahzada dan Bella. Masak apa tu? Kita tengah buat paiti ya. Menu kita hari ni adalah paiti. Ada inti dan juga sos. Resepi daripada Kak Zaidah. Masak hingga dia pekat dia puan. 10 kali dia dah merasa sos dia. Sedap lah tu. Kak Zaidah ni kalau dia rasa banyak kali, itu menunjukkan sedap. Okey. Maria, sos dia boleh makan dengan jemput-jemput ikan bilis atau popia? Boleh. Sedap ni. Rempeyek harga berapa? Juwita tanya. 15 ya sebotol. Kita ada 40 hingga 45 keping. Rempeyek badam ya, bukan rempeyek ikan bilis dan kacang tu ya. Saya rempeyek badam. Princess Virgo, Kak Zaidah, acuan bahagiu masih belum jumpa ya? Ya, sabar. Ya, Princess Virgo. Ya, sabar ya. Sabar. Harap jumpa dalam masa dekat ni sebab yang lama ni dah jumpa. Okey, so kita cuba nampaknya dulu. Sebab yang ini dah tak jumpa, mungkin dia duduk dalam arkan yang sama. Okey. Boleh saya JB di mana? Nak cari produk Kak Zaidah ke di Johor Bahru? Boleh cari di Bandar Baru Uda, Bakery Sutera Rasa Cake House. Boleh dapatkan produk-produk Kak Zaidah di sana. Syarifah Rai, masalah baru masuk nak tanya ni, pernah buat paiti dulu. Macam mana nak simpan kulit paiti agar tahan dari lemau? Kena airtight lah. Airtight container. Kena kedap udara. Dia tahan lah. Juliana, Assalamualaikum Kak Zaidah and Bella. Waalaikumsalam. Dia kata happy cooking. Thank you. Dah tanya dah ni. Urfa, Fakiha. Dia tanya kat mana nak beli acuan paiti tu. Kak Zaidah pun tak tahu ya. Acuan ni pun hadiah daripada viewer. Hadiah daripada viewer. Kak Zaidah dapat 2 ya, hadiah daripada viewer. Kalau you nak, mungkin you boleh pergi kat kedai-kedai yang jual barang-barang kuih lah, barang-barang kek. Maybe ada. Okay, so I think kita dah boleh. Ni saya ketepikan dulu ya sosnya. Sosnya dah pekat ni, nampak ni. Sekejap lagi dia akan lagi pekat sikit lah ya. Kalau perempuan nak lagi pekat, mungkin boleh makin sedikit dengan tepung jagung. Okay. Kalau kat Kelantan ada ejen tak? Ada Nurliza di Kota Baru. Boleh WhatsApp nombor admin sekarang di 0111120473 untuk dapatkan keterangan lanjut tentang rakan niaga kita di sana. Ida Salmi dah masuk katanya assalam, akhirnya dapat juga resepi ni. Terima kasih Kak Zaidah and Bella. I love you all. I love you too Ida Salmi. Ramai yang menunggu resepi paiti daripada Kak Zaidah. Dah lama menunggu dari tahun lepas. Ya, Princess Virgo. Itulah sama juga, paiti ni pun daripada tahun lepas. Geli hati tau, kita orang baru kita geli hati. Okay, so ini yang saya dah kita biarkan tadi ya, lebih kurang 20 minit lah ya. So saya akan masukkan, sebab adunan dia sikit ya. So saya akan tuang dalam mak ke apalah untuk senang kita nak kenakan dengan acuan nak celup dia ni. Okey. Harap-harap minyaknya dah okey sekarang ni. Okey kan. Ya, kita perlu toast sedikit minyaknya. Nanti dulu ya, sebelum tu kita try dululah. Takut tak panas lagi. Okey. Okey.
Kita toastkan dulu minyak ni. Kita genjis lah. Oh ni dia punya ni terlampau panas Bila panas dia jadi tebal. Mana pula lidi tadi? Sunyi sepi di sini ya. Tengah fokus dengan result. Ni minyak ni panas ya. Minyak Kak Zara panas. Nampak? Untuk permulaan ni minyak dia panas. Kalau boleh jangan panas sangat lah. Itulah rupanya kalau dia panas ya, kalau dia ada panas, bubble. kulit ni akan tebal. Ya. Ni pun panas lagi ni. Bila berbunyi itu dia panas. Panas ya, minyak ni panas. So kita tunggu dia kurang sikit suhu dia lah. Saya dah kecilkan apinya ya. Si ramai yang mencari resepi ni ya. Jadi dia menggerutuni dia sebab minyak ni yang panas So jadi jangan panas sangat. Suhu minyak ni kena main peranan juga ya untuk pie tea. Jangan panas sangat ya. Bila panas sangat, dia bila kita celup tu besi ni kan panas. So bila dia panas, dia akan terus jadi tebal. Dia tak cantik. Pie tea ni yang sebenarnya dia macam jarang, dia macam jernih. Di Penang kita masih belum lagi ada ejen untuk rempeyek badam ya. Jadi siapa yang berminat untuk menjadi ejen kita di kawasan Penang, bolehlah kontak ataupun WhatsApp nombor admin di 0111120473. Thank you so much Ida Sami. Ada komen daripada Ida Sami, dah saya pinkan tu ya. Okey, boleh kontak kami sekarang. Princess Virgo, kalau kat Singapore acuan pie tea ada di kedai Aileen or Jim Hang. Okey, thank you so much for sharing you guys. Mungkin boleh share lagi mana nak dapatkan acuan pie tea ni Okay, kita tengah buat pie tea yang baru-baru masuk ni ya. Pie tea memang bentuk gelas. Memang cantik betul Ufa Fakihah ya. Dah ada soalan dekat Zaida. Nuriza Suko tanya, nak bagi jadi bertopi macam mana? Sekejap, Kak Zara buat yang ni dulu, lepas tu kita buat yang topi. Right, okay. Dia kalau panas sangat pun dia tak boleh buat yang topi tu. Yang topi tu dia punya minyak kena panas-panas manja. Panas-panas tapi panas manja. Tidak terlalu panas ya. So jadi dengan kita buat pie tea ni agak mengambil masa sikit. Jadi jika you all ada soalan apa-apa, sila ajukan sekarang. Nurliza Ismail kata acuan pie tea ada jual di kedai bakery. Kedai bakery kadang-kadang ada ya. Resepi hari ni already super mom adalah pie tea. Ada inti dan juga sosnya sekali ya. Tadi kita dah siap. Dan sekarang ni kita tengah menggoreng kulitnya. Nura Hanun kata salam dari Jeddah Kak Zaidah Bella and Belle. Waalaikumsalam. Buat ni macam kuih loyang ya. Loyang lain sikit lah. Kuih loyang ada santan yang ini hanya tepung gandum, tepung beras, telur, garam dan juga air sahaja. Ini dia crispy ya. Dia crispy sampai kalau you attack dia crispy ya. Dia tidak mudah lemau ya. Hai orang Penang, Ella. Okey. Jamin Sulung, Mom's Kitchen. Wah puan, at last tunaikan juga permintaan orang yang meminta resepi ini. Semua resepi puan saya dah cuba, semuanya sukses. Thank you so much. Ini topi. Okay, fokus ya, tengok. Topi dia susah, bukan susah sikit lah. Dia kena lebih lama sikit
untuk dipegang ni. Ya, sebab selagi topinya tu tak keras, maksudnya tak garing, kita tak boleh angkat ni. Nanti dia terlipat. Okey, itu yang bertopi. Tada. Okey, saya tunjuk lagi cara buat yang topi. Saya pun berkenan yang topi ni yang sebenarnya. Fancy lah sikit. Cantik. Lepas tu kita terus angkat dia. Api jangan kuat dia. Kalau api kuat dia tak cantik. Dia mengelembung. Kulitnya tu mengelembung. Noriza suka kata jenuh berdiri. Jenuh lah. Lebuh kaki. Kena buat sambil duduk. Kena buat sambil duduk. Rohayu Ramli, Kak Zaidah guna tepung beras cap apa ya? Kak Zaidah pakai tepung beras cap teratai ya. Alright, Azlin Isha. Okey, kita akan masukkan dalam YouTube. Kita akan upload di YouTube channel kita dan boleh tonton nanti kemudian. Alright. Ni kalau buat 2 orang lagi senang. Seorang tukang angkat, seorang tukang balik-balik kan. Bentuk tak cantik nanti. Inilah rupa dia. Ini yang bertopi. Ini bertopi Cantik rupa bertopinya tu. So ini nampak tu keadaan topinya. Jadi dia dah lama, apinya dah cantik, kulitnya akan jadi nipis ya. Dia tak cantik kalau tebal. Okey, macam inilah rupanya. Dan ini minyak panas sangat. Okey. Minyak panas. So jadi minyak kena manja-manja, panas-panas manja. Jadi macam inilah rupa dia cantik. Ya, dia tidak berbuih-buih. Begitu. Pun topi juga. Tapi topi kurang. Sebab bila kita gerak-gerak tangan kita, topinya tu akan terikut. Ya, okey. Dia yang sebenarnya dia jarang baru dia cantik. Dia jarang. Yang mula-mula tadi agak tebal, dia tak nampak, jadi dia transparent ya. Tu nampak cantik kan? Memang cantik Kak Zaidah. Yang topi ni bawah. Lighting dia agak mengganggu sikit ya. Minta maaf sebab kuali warna hitam. Jadi oh ya ke? Jadi dia macam pecah warna dia. Minta maaf ya you all. Nanti sebentar lagi dah siap kita letak kat loyang tu, boleh nampak tekstur dia macam mana. Okay? Terus angkat. Tu nampak. Bila kita angkat dia akan jadi topi. Junaidah Muhammad Noor, boleh guna adunan buat kuih ros tak? Adunan kuih ros dia ada santan ya. Ida Sami, teringat masa mengandung dulu, hari-hari nak makan paiti ni. Stok kulit paiti sentiasa ada kat dapur. Kan? Okay. Jadi boleh simpan ya, letak di dalam airtight container. Dia yang resepi Kak Zaidah ni dia rangup ya. Dia tahan lama rangupnya tu. Okay, boleh nampak. Okay, boleh nampak kat sini tekstur kalau panas sangat macam ni keadaan dia. So yang cantik ni adalah topi, keadaan dia. Dan ini yang biasalah. Okay. Alright. Tu Bel, tunjuk lagi macam mana kita buat ni. Alright. Dia kalau ada minyak lebih-lebihan tu kena buang ya. Kemudian bila kita letak acuan ni dalam ni, kalau bunyi seng kita macam bunyi kita menggoreng tu, itu bermakna terlampau panas. Kita tak mau ada bunyi tu. Ya, kalau ada bunyi tu bermaksud terlampau panas, dia akan jadi tebal. Ni buat topi ya, gini kemudian kita angkat. Tengah tu kita angkat. Dia dah tak jadi topi pula. Tak apalah, kita biarkan dia jadi macam salah. Itulah topinya. Ni tak jadi topi ni. Ya, sebab saya lambat angkat. Dan perempuan perlu dia dah keras sikit baru boleh ditanggalkan daripada acuan. Kalau tidak nanti dia akan terlipat. Betul, Junaidah Muhammad Noor. Sekarang kalau terasa nak makan di chicken rice shop je yang ada. Yes. Jadi ni dah ada resepi boleh buat kat rumah dah masing-masing ya. Buat kulit dia banyak. Satu adunan ni dapat banyak ya. Satu adunan pun bukannya banyak sangat. Sikit dia tepung ni 100 gram aja.
Ella Bahari kata nampak macam bunga Sri Pagi kan. Yang topi tu. Macam Morning Glory. Yes. Okay, itulah rupanya macam mana. Dia kalau dia cantik, bawah dia ni tidak berlubang ya puan. Nampak tu. Kita tengok resepi kita cantik ya, bawahnya tak ada lubang. Ada setengah-setengah resepi tu saya perhati juga kadang-kadang bawahnya ada lubang. Okey. Nampak tu cantik ya. Kita buat few more. Okey, untuk buat topi, yang tak buat topi tu senang aja ya. Yang nak buat topi ni perempuan kena ingat masa kita letak tak mau ada bunyi yang panas tu. Sini kemudian angkat. Tu baru dia jadi topi. There you go. Buat kata Khairul Anwar orang yang berpengalaman walau dah lama tak buat pun skill tetap hebat. Lama dah Kak Zaida tak buat ni. Puluh tahun dah tak buat dia. Bukan setahun 20 tahun. Dah ingat 20 30 tahun kot tak buat ni. Jadi basic tu yang pentingnya you all. Jadi yang siapa yang suka masak tu pastikan basic you all kukuh. Jadi resepi apa-apa pun yang datang, insya-Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Okey, kita buat yang topi lagi. Yang topi ni cantik. Yang topi ni nampak besar. Ya. Padahal sama je. Ni kemudian angkat. Itu dia. Baru dia jadi topi. Betul sis Ida Sami kena tenggelamkan. Acuannya sampai cuma habis jangan dan sampai tarik ke bawah. sikit. Jangan sampai ke bawah ya. Jangan sampai acu je touch kuali. Kalau acu dia touch kuali, dia akan bocor nanti di bahagian bawahnya. Okey, Adiba Syarif, resepi please katanya terlewat. Boleh kita ulang lagi resepi untuk bancuhan paiti, kulit paiti kita ni, Kak Zaida. Okey, sekejap. Okey, dia kena concentrate juga ni. Okey, saya bacakanlah okay. Saya bacakan. Okey, salin sekarang, salin. Okey, untuk bancuhan kulit paiti. 100 gram tepung beras, 100 gram tepung beras, 20 gram gandum. Gandum apa yang gandum? Tepung gandum. Tak maaf. 20 gram tepung gandum, 1 biji telur grade C, setengah teaspoon ataupun sudu teh garam, 150 gram air. Saya ulang lagi. 100 gram tepung beras, 20 gram tepung gandum, 1 biji telur grade C, setengah sudu teh garam dan 150 gram air. Okey, harapnya you all semua dah salin ya. Okey. Untuk resepi yang lain, untuk inti ataupun filling dia dan juga untuk sambalnya dah selesai ni ni intinya. Sambalnya mana kat saya dah? Oh, kat belakang. Sekejap ya. Okey, sambalnya dah selesai. Menggorengnya kena puan, kalau tak pernah goreng, perempuan kena buat satu-satu dulu cuba. Yang penting masa kita celup besi ni ke dalam, jangan ada bunyi yang macam sem je tu ya. Itu nanti dia akan jadi tebal. Bila tebal dia tak cantik lah. Okey. Alamak, cabut dah ni. Yes, Farida Muhammad Arif. Sekejap, Bel, ini bila dia tercabut. Aduh, nampak Bel. Okey. Ini bila dia tercabut, nampak tu? Dia belum keras, kita dah tanggalkan dia. Dia akan jadi leping macam tu. Sebab dia masih tak dia masih solid sekejap ya, kita ada tetamu kat depan. Okay, sebentar ya you all. Hold on. Okey, perempuan kena goreng. Cuma dia kena bersabar je lah buat kuih ni. Satu-satu kena goreng ya. Mungkin kalau ada 2 orang, seorang tukang celup dan seorang tukang angkat ya. Baru cepat sikit lah. Okey. Tapi nampak ya, kita punya adunan cantik. Kita tidak ada bocor di bahagian bawah. Ya. Ini yang tak cantik tadi saya kata ni. Saya dah tersilap, Kak Zaida terangkat tangan sikit. Dia terus jadi macam ni. Ya, dia belum keras lagi untuk dia set bentuknya tu.
Jadi kena berjaga-jaga. Jadi inilah hasilnya ya. Ini yang topi yang di request tadi oleh viewers. Tunjuk ni. Ya, Okay. okay. Saya masukkan dalam ni. Ni bila berbunyi dia jadi tebal. Tu nampak tu, kita nampak dia tebal Bila dia berbunyi dia tu dia jadi tebal. Dia nak lipat pun tak boleh. Dia nak lipat jadi topi pun tak boleh ya. Ya. So, perempuan kena hati-hati lah. Oops, sorry, tergoyang-goyang kamera. Sorry you all. Yes, sis Farida Muhammad Aris. Later, Team Simply Sugar akan updatekan resepi pie tea ni ya. Hold on tight. Kita kecilkan lagi api ya. You kena pandai main api waktu menggoreng dia ya. Kena pandai sangat main api. Ya. Dia tak boleh juga. Dia yang penting bila kita celup dia tidak ada berbunyi. Ya. Salam Kak Zaida. Nak masukkan dalam YouTube ya, tak sempat tengok awal. Boleh nanti kita akan masukkan ya. Nuriza Ismail. Betul, saya pernah buat bawahnya berlubang. Thank you Puan beri resepi. Moga limpahkan rezeki. Amin ya. You cuba resepi Kak Zaida. Kita so far memang tak ada lubang, nampak tu. Cantik semua ya. Yeah. Lagi satu, kalau you nak buat, jangan sampai besi ni waktu dah ada tepung, jangan sampai besi ni touch kuali. Tu yang dia bocor. Pecah sikit color ataupun warna lighting sebab kuali warna hitam. Harapnya you all boleh nampak lah Okay, saya tunjuk terus lah ini hasilnya, okay? Okay, cantik ya. Saya pun memang, kata orang tu memang tak heran lah, memang orang memang nak cari resipi ni ya. Faiza tanya, Kak Zaida celup sampai cecah dasar ke? Tak, kita celup macam ni dalam ni. Ya. Nampak? Tak nampak ya? Nampak. Okey, kita celup aja sampai dia ujung ni, sampai ujung. Lepas tu kita terus masukkan dan kita angkat. Ni tak nak jadi topi pula dah. Okey. Tapi jangan tanggalkan dia punya acuan selagi dia tidak keras. Ya, saya Hafsna Nia Muhammad. Kita tengah buat pie tea sekarang ni Already Superman Kak Zaida, mana nak dapatkan kicap Miu? Ada jual di kedai-kedai biasa tak, seperti di pasar Lakin atau supermarket? Untuk di Johor Bahru, kita ada stokis di sana di Bandar Baru Uda ya, Sutera Rasa Cake House. Bolehlah Google Map ataupun Waze untuk Sutera Rasa Cake House. InsyaAllah jumpalah mereka. Ya betul, Hafiz Ahmad Junus. Cantik kejadian dia. Dulu-dulu catering buat sendiri je Kak Zaida. Sekarang kalau teringin nak makan ke Chicken Rush Shop je. Tak ada dah pun kalau nak makan ke Chicken Rush Shop. Yes. Buat tu macam bercinta pula ya. Dia tak jadi cantik. Kak Zaida, Ibrahim, macam mana nak pastikan adunan tak melekat kat acuan ya? Zalina Musa tanya. Dia memang tak melekat tuan. Dia memang tak melekat. Kalau you rendam dia dalam minyak macam ni, dia tak melekat. Tapi jangan terlampau acuan dia terlampau panas. Right. Dia memang tak melekat. You tengok saya pakai tak melekat ya. Resepi ni kita buat tak melekat. Jadi Nasrah Ibrahim, ya, kita kena guna minyak yang banyak sebab kita perlu deep fry dia Deep fry. Okey, Syam Haiza ada sharekan resepi untuk hari ni, saya pinkan ya. Okey, kita bertukar pin daripada nombor admin. Saya tukarkan pin sebab ramai yang nak cari bahan-bahan. Jadi ramai juga yang share ni. Alhamdulillah, thank you so much to all viewers. Terima kasih banyak-banyak. Okay, so senang dah you all, tinggal scroll komen saja. Banyak dah tu komen untuk bahan-bahan yang kita gunakan untuk menu pie tea ni menu bahan-bahan yang kita gunakan ataupun yang di komen oleh viewers kita adalah bahan-bahan yang kita gunakan untuk bancuhan kulit pie tea. Sebentar lagi Team Simply Sugar akan updatekan resepi untuk inti dan juga sosnya sekali. Okey, nampak tu ya. Kita kena toast dia dulu sebelum kita masukkan dalam kuali. So jadi untuk bancuhan ni banyak ya Kak Zaida kita boleh dapat. Banyak ni Kak Zaida tengok masih banyak lagi. Dia nipis kan, jadi dia dapat banyak lah. Ya betul. Tapi yang cantiknya ni macam Morning Glory ni.
Okey Kak Saidah, Nomin, Kak Saidah pakai tepung beras teratai hari ni Ya, teratai ya, cap bunga teratai. Ya betul, Ella Bahari. Sangat kesabaran itu diperlukan ya untuk membuat party ni Tapi dia cantik. Okey, nampak tak ini ada yang pecah-pecah ni? Ini adalah minyak ya, minyak yang ada di dalam adonan yang kita celup-celup ni, yang ada minyak tau. Ya. Jadi dia dia terpisah ada pecah sikit. Ya. Minyak yang ada dalam adonan dia ni. Sebab tu kita kena toast dia sebelum kita celup. Nanti adonan ni dah banyak sangat minyak ni. Ni dalam adonan ni, kan? Dia dah banyak sangat minyak. So kita kena buang excess minyak dia ni, supaya dia melekat. Betul, Muhammad Raspan kata katanya acuan brand SS equals to Simply Sugar. Betul tu, saya pun tak perasan. Nampak ya? Nampak. Okey, good. Alhamdulillah. Saya pun tak nampak ya. Tak perasan dengan SS tu. Ya betul tu. Okey, kita tunggu dia sikit lagi ya. Dan kita dah boleh buat masukkan intinya. Okey, Kak Zada tak perlu habiskan lah ya. Subaida Syamabi kata kudapan lama, orang-orang muda ramai yang mencari resepi. Betul. Jadi ni dah ada resepi ni, apa lagi rakan-rakan yang muda-muda tu. Okey, Kak Zada rasa kita berhenti dulu, nak habiskan ni banyak ni, lambat ya. Benda ni sama je. Alright. So kita yang ini kita angkatlah. Okay. Bakinya masih ada lagi banyak macam ni. Banyak tu. Ya, Okey, jadi kalau macam ni contohnya kita berhenti kat Zaidah kan. Jadi bacuhannya kita perlu masukkan dalam fridge ataupun biarkan di luar sahaja. Masuk fridge lah. Kena masuk fridge sebab kita ada telur ya di dalam. Ada telur. Ya, so kita akan angkat dulu yang ini. Nampak ya, cantik sangat. Dan dia ringan ya. Very light. Ringan sangat. Dia nipis, tu yang cantik. Dia akan nampak jernih. Ya, dia jernih. Dia macam see-through lah. See-through. Ya, so kita dah boleh angkat. Ada yang satu dua yang tak menjadi sangat lah. Ni mungkin sebab saya seorang, dia kalau dapat yang satu yang mencelup tu, jangan buat kerja angkat-angkat. Baru dapat bentuk dia sama, kemudian dia cantik lah bentuknya. Dan untuk nak masak dia sekejap je ya, sebab dia nipis. Tak perlu lama-lama dalam minyak. Okey, siap dah. Ni yang proses yang tak sabar-sabar ni. Dah masuk inti, ada sos. Di proses yang terakhir adalah kita tengah makan dia. Okey. Okey rakan-rakan, siapa yang tahu mana nak dapatkan acuan ni mungkin boleh share di sini ya, untuk rakan viewers kita yang lain untuk mencari acuan ni di mana. Okey. Okey, kita akan letakkan. Sedap ya, bunyinya pun dah tu ya, bunyi rangupnya tu. Kita dah pakai sepit yang kecil sikit lah. Boleh masuk. Ya. Jadi daun bawang ni topping lah Kak Saidah. Kita letak topping. Okey, nak letak pun boleh, tak nak letak pun boleh. Ada yang terpecah ke? Cantik ya. Memang cantik kulit dia. Saya faham yang siapa-siapa yang nak sangat resipi ni ya. Sebab memang cantik. Kita kadang-kadang pergi apa tu chicken rice shop tu geram tengok. Dan perempuan nak letak ini pun boleh ya, nak letak bawang goreng pun boleh. Okey, ini nasi jatuh je, kita sandarkan dia kejap. Okey, ni tapaknya tu. Kita isi yang bertopi dulu ya. Intinya ni kalau boleh jangan berair sangat lah.
Ya, kalau berair nanti kulitnya hilang ngamuk tu. Apa tu nak simpan acuan lepas goreng kena basuh tak? Nak Basuh elak lah. ia dari lekat bila nak buat balik. dalam bahari. Dia tak lekat. Kalau you rendam dia sebelum you pakai, you rendam dia tak lekat. Rendam dalam minyak panas, dia tak lekat. Nurul Harira Hasanah Basari tanya, maaf nak tanya, it's okay dia. Kulit ni tahan berapa lama ya, dan cara menyimpannya macam mana ya yang terbaik? Terima kasih. Sama-sama. Okay, Kak Zaida simpan dalam botol aja. Dalam botol atau dalam bekas yang tak masuk angin lah. Macam tu je lah. Okey. Lemah tak kalau lambat makan? Azizun Ahmad tanya. Kalau masuk dalam bekas tak. Kalau biar macam ni dia lemau lah. Tapi kalau masuk dalam bekas dia tak lemau. Okey, Nur Isa Idris, thank you for sharing. Katanya Bella, acuan ada dijual di kedai bakery. Okey. So rakan-rakan yang mencari boleh pergi kedai bakery supply untuk cari acuan ni. Okey. Oh, sedapnya. Ida Samni kata kat Langkawi makan dengan kuah kacang. Letak isi boleh udang juga. rebus dengan salad dia. Boleh juga. Paiti ni ada banyak yang sebenarnya. Tapi yang biasa, yang ringkas macam ni. Yang kita selalu nampak macam ni. Inti tu ada telur ke? Nak letak telur boleh, tak letak pun boleh. Kak Zaida tak letak telur ya, sebab kita nak lebih pada rasa rangup dia tu nanti ya. So kita Kak Zaida tak letak. Kalau nak letak telur pun boleh. Ya, topi Kak Zaida agak tak tegak, nyengit-nyengit. Assalamualaikum Kak Zaida. Waalaikumsalam Muhammad Ismail. Saya ingin beritahu saya Muhammad Ismail. Kita ada ejen di Singapura ya. Untuk dengan kontak nombor 91098411 untuk nak beli tat rempeyek badan meruku, popiah sirih, sambal crispy, tepung goreng serbaguna dan kicap. Ya, Cik Ismail kita ada jual rempeyek Kak Zaida ya. Rempeyek, kuih tat Kak Zaida. Ya, Zia Aziz. Macam tahu je kan. Katanya Bella dah tak sabar nak makan tu. Ya. Ini yang tak ada topi lah. Yang bukan topi lah. Ina Haji Ahmad kata, kan kat tempat saya ni ada orang jual kulit dia sahaja. 30 pieces dijual dengan harga RM15 sahaja. I see. Kalau yang malas tu bolehlah beli aja. Okey, inti Nuraini, dalam inti kita ada lobak merah, ada sengkuang dan juga udang. Carrot. Lobak merah tu carrot ya. Dan daun bawang ya. Daun bawang ni buat hiasan je. Hiasan. Nampak fancy lah sikit. Nampak ada hijau-hijau sikit lah. Kak Zaida banyak buat yang topi ni tadi. Karya yang alias kat kedai jual perkakas dapur ada Bella. I see. Tapi akak beli kat Pasar Payang. Lama dah beli tapi tak pernah buat sebab tak ada resepi. Terima kasih Kak Zaida. Sayang akak. Alhamdulillah. Sayang juga kat you all. Kan Fauzia Hamid. Wow, paiti, krap, krup. Yummy dapnya. Belum makan lagi baru tengok Sama sedap ya. Memang sedap ni rangup ya. Saya pegang ni pun kulit dia kerup-kerup ni. Belum lagi kita makan ya. Okay, ini yang tak ada topi lah, tapi yang topi ni yang lawa ni. Sikit lagi kita letak. Binti Rona, macam mana boleh jadi tapi ke topi ya? Topi. Macam mana jadi topi tu? Boleh tonton kembali sebentar lagi, kita akan save kan live ni. Dan you all boleh tonton dari awal macam mana terjadinya topi tu. Okay, ni sosnya yang kita masakkan tadi. Itu dia. Sedapnya paiti. Kan Nina Haji Ahmad.
Sis kata tak payah makan nasi hari ni Bella. Ni pun kenyang. Kenyang ni. Kenyang berserta kerak-keruk ni. Ya, mesti kejap lagi I tak berhenti makan. Okey. Dia kena makan dengan sambal ni yang sedap. Ya. Okey, dah siap dah kita punya Party. Oh, tergolek. Tergolek lah pula. Dia memang akan tergolek ya, sebab bawah dia ni ada yang tak rata. Kita supposed to be letak tisu tadi dekat bawah ni. Jadi dia akan stay nice lah. Dia dah comot pula dah. Okay. Okey, tak apa. Kita kesat dulu. Oh, tergolek lagi. Dah selesai dah resipi kita hari golek ni. Lah, Bel. Kita tukarlah pinggan lain untuk tisu. Okey, kasihan dia tergolek-golek. Tisu dan dia tak tergolek. Hold on tight. Kat Langkawi kulit paiti ni orang jual 100 pieces RM30. 100 pieces? RM30. Boleh juga buatkan income ni, side income. Betul. Kan, daripada kat rumah tu buat tak ada kerja buat, kemudian bolehlah jual. Kadang-kadang ada orang ramai yang mencari dia, tak tahu mana nak cari. Kena Google pula. Ni okey sikit tu boleh duduk sebab apa dari tisu. Jadi dia stable sikit lah. Okey. Cantik kejadian dekat Zaida. Ya. Dia topi ni lawa ni. Okey. Siap. Tengok tak dia punya keruk-keruk tu? Tengok. Itu dia. Ya. Okey. Ni yang tak ada topi nampak kecil, yang ada topi nampak lebar. Tapi dia sama je sebenarnya. Adunan dia sama je. Okey, siap dah. Dah tak rasa ke? Takut nanti tak boleh berhenti kat Zaida. Aduh. Sekejap ya. Okay, ini yang tak bertopi dan ini bertopi. Okay. Agak perempuan berpuas hati dengan resepi kita. Alhamdulillah. Kita dah kemas sekejap. Ada yang tergolek-golek tadi tu. Okay. Kita zoom in lagi. Itu dia. Cantik kan? Bila ada yang hijau tu nampak lawa sikit lah. Fancy lah. Okay, ni dengan dia punya sos. Ni boleh tengok ni ya. Boleh tunjuk ni Bel. Kita boleh tunjuk dia punya rangup dia, kerangupan dia ni Nampak ni? Tu. Rangup dia. Rangup sangat. Dia bertahan ya. Tahan lama. Dan Bel boleh ambil yang botol tu Bel, tunjuk Bel yang botol yang kita dah ready ke dalam botol tu. Boleh. Ni rangup. Kena letak dalam airtight container seperti ini ya. Okay, kena airtight. Dan dia masih rangup lagi ya ni. Ni yang kita dah buat awal. Ya. Dengar. Ya, masih rangup lagi. Masih rangup. Dengar tak? Rapat lagi. Masih rangup. Ya. Okey. Dia dalam airtight container macam ni. Simpan je lah. Dia tak mudah lemau ya. Ada yang letak scramble egg dicampur dengan inti yang Chef Zaida buat tu. Saya boleh, pernah boleh. makan. Boleh. Sedap juga. Boleh. Telur hancur pun boleh ya. Tak payah letak udang lah. Right. Bila letak telur jangan letak udang. Okey. Oh, pujuk subhanallah. Sebab dia mangkuk dia tu kecil. Jadi kalau lagi banyak sangat letak udang, telur, dia tak boleh masuk. Yes, kalau you dah letak udang, you tak payahlah letak telur. Kalau nak letak telur tu, dan tak payah letak udang. Sebab mangkuk ni tu comel-comel, kecil sangat. Jadi tak boleh masuk kalau fillingnya terlalu banyak. Okey, Kak Zaida boleh guna tepung beras lain, brand selain bunga teratai tak? Seperti cap gajah ke? Boleh. Tanya. Boleh. Cuma hari ni Kak Zaida pakai cap bunga teratai. Tepung gandum pun boleh lah. Tepung gandum apa-apa lah.
Alright, okay, Alhamdulillah selesai dah menu kita hari ni. InsyaAllah kita berjumpa lagi untuk menu yang baru hari esok pula. InsyaAllah ya. InsyaAllah. Mudah-mudahan tak ada orang melintang. Ya, kita akan jumpa lagi esok dengan resepi dan menu yang lain. Dan saya harap perempuan berpuas hati dengan resepi Pai Tea hari ni. Dan saya pun rasa happy juga ni sebenarnya. Bila jumpa je resepi semalam saya try. Sebab saya takut tak jadi, sebab dah lama tak buat So Alhamdulillah, so kita dapat kongsi bersama resepi. Dan harap perempuan berpuas hati dengan resepi Pai Tea Kak Zaida hari ni. Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum, bye.